Assalamualaikum. Saya akan membincangkan tajuk adenoiditis. So, our lecturer is Rudila binti Abdullah. This is our group member, iaitu saya, Nur Adlin Maisara binti Azam dari Seksyen 4, Nur Faika Zafrina binti Abdul Rahman, Seksyen 4, Farah Najihah binti Muhammad Fauzi dari Seksyen 4. Kita pergi ke objektif pembelajaran dahulu. Yang pertama, dapat menyatakan definisi adenoiditis. Yang kedua, menyatakan patofisiologi dan etiologi tentang penyakit adenoiditis. Yang ketiga, menyatakan manifestasi klinikal dan ujian diagnostik tentang penyakit adenoiditis. Dan yang keempat, dapat menghuraikan pengurusan rawatan dari segi medikal dan surgical. Seterusnya, kita pergi ke definisi. Adenoiditis adalah inflamasi yang terjadi pada kelenjar adenoid yang disebabkan oleh infeksi. Adenoid juga dikenali sebagai tonsil pharynx atau tonsil nasopharynx, merupakan sekumpulan kelenjar limfatik yang terletak di belakang hidung melibatkan hidung ketekak. Kebiasaannya berlaku pada kanak-kanak, ia berada pada dinding belakang nasopharynx. Kadang-kadang kita dapati sendiri adenoid menjadi bengkak besar sehingga menyebabkan lubang pernafasan dari hidung ke paru-paru tersumbat. Ini menyebabkan pesakit adenoiditis menggunakan mulut untuk bernafas. Di gambar sebelah kanannya pula terdapat di mana tempat kelenjar adenoid didapati. Seterusnya kita pergi ke patofisiologi. Yang pertama, adenoid berada pada nasopharynx posterior belakang rongga hidung. Yang kedua, adenoid terbentuk daripada penyusupan limfosit dalam subendotelium nasopharynx semasa minggu ke-16 kehamilan. Yang ketiga, selepas kelahiran, adenoid mula membesar. Yang keempat, pada masa kanak-kanak berumur 6 bulan, Lactobacilli, Streptococcus anaerobic, Actinomycosis, spesies Fusobacterium dan spesies Nocardia hadir dalam flora mukosa. Yang kelima, flora normal yang terdapat dalam tisu adenoid matang terdiri daripada Streptococci, alpha hemolytic, spesies Enterococci, Corynebacterium, Staphylococci coagulaceae, negatif, Neisseria haemophilus, Micrococcus dan Stomatococcus. Yang keenam, adalah perkara biasa untuk menemui adenoid bergejala pada kanak-kanak berumur 18 hingga 24 bulan. Mereka terus membesar sehingga individu berumur 5 hingga 7 tahun dan adenoid mula mengecut pada usia 6 hingga 7 tahun. Yang ke-8, pada masa kanak-kanak mencapai 10 hingga 12 tahun, adenoid biasanya cukup kecil untuk kanak-kanak menjadi asimptomatik. Seterusnya kita pergi ke etiologi. Penyebab adenoiditis adalah adanya infeksi bakteria atau virus. Antara virus yang menyebabkan adenoiditis ini ialah yang pertama adenovirus, yang kedua Epstein-Barr dan yang ketiga rhinovirus. Bakteria penyebab adenoiditis yang sering terjadi ialah bakteria Streptococcus. So seperti yang kita dapat lihat, gambar yang di sebelah atas tu ialah adenovirus, bawahnya ialah Epstein-Barr. Di bahagian bawah sebelah kanan ialah rhinovirus dan di sebelah kirinya adalah bakteria Streptococcus. Bakteria Streptococcus ni bentuk dia macam bulat-bulat kecil, lepas tu dia memanjang macam kereta api macam tu, tapi bentuk dia bulat. Seterusnya, manifestasi klinikal. Yang pertama, gangguan pernafasan. Yang kedua, sleep apnea. Yang ketiga, sakit dan kering pada tekak, swollen di leher, demam dan flu, sakit pada telinga atau gangguan pendengaran, hidung tersumbat dan insomnia. Seterusnya, kita pergi ke ujian diagnostik. Ujian diagnostik dilakukan dengan cara pemeriksaan fizikal iaitu X-ray pada nasopharynx untuk memastikan dan menentukan saiz adenoid dan tahap jangkitan serta melakukan temujanji dengan doktor. Yang kedua, pengambilan sampel bakteria atau organisma lain dari tekak akan dilakukan untuk diperiksa lebih lanjut. Dan yang ketiga ialah pemeriksaan darah mungkin akan dilakukan untuk melihat tanda jika terdapat inflamasi dan menentukan kehadiran organisma. Seterusnya, pengurusan rawatan dari segi medikal. Pertama sekali adalah ubat amoxicillin. Ubat ini digunakan untuk merawat kanak-kanak dengan usia 5 tahun. Dos ubat ini ialah 250 mg dan perlu diambil 3 kali sehari. Bagi kanak-kanak dari 2 hingga 5 bulan, dos dikira dengan mengambil kira berat badan. Kebiasaannya 20 mg antibiotik adalah untuk setiap 1 kg. Ubat kedua pula adalah ubat Flimosine Solutab. Ubat ini untuk merawat kanak-kanak usia 1 tahun, 125 mg antibiotik digunakan pada waktu pagi dan petang.
Selain itu, ubat azithromycin, ubat ini digunakan untuk rawatan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Pengiraan dos dengan menggunakan formula 10 mg digunakan untuk 1 kg berat badan. Gambar di sebelah pula adalah ubat Berita-Cap. Ubat ini adalah ubat paling berkesan untuk adenoid. Ubat ini dapat membantu untuk melegakan gejala seperti sakit tekak, kesukaran menelan, hidung tersumbat dan mulut kering. Seterusnya adalah tentang pengurusan rawatan dari surgical pula. Untuk pengantuan semua, surgical adalah sejenis pembedahan. Jadi ini adalah salah satu pembedahan untuk penyakit adenoiditis, iaitu adenodectomy. Pembedahan akan dilakukan sekiranya jangkitan menjadi lebih kerap atau antibiotik tidak dapat membantu serta mengalami masalah pernafasan yang berterusan. Jadi, pembedahan perlu dilakukan untuk menghilangkan adenoid. Pembedahan ini mengambil masa kira-kira 30 minit dan dijalankan di Hospital Pakar Bedah Telinga, Hidung dan Tekak, Ear, Nose and Throat. Slide seterusnya adalah tentang pendidikan kesihatan. Pertama sekali, beritahu pesakit untuk mendapatkan rehat yang cukup, iaitu tidur sekurang-kurangnya 8 jam. Kedua, minum air yang banyak sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari untuk mengelakkan daripada dehidrasi dan mengekalkan keseimbangan elektrolit dalam badan. Ketiga, galakkan pesakit untuk menggunakan humidifier untuk mengekalkan kelembapan pada tekak. Keempat, berikan ubat titis hidung untuk mengurangkan hidung daripada tersumbat. Kelima, meminta pesakit untuk lakukan pemeriksaan telinga dan pendengaran secara berkala. Keenam, elakkan pesakit yang mempunyai gangguan pendengaran daripada terdedah dengan bunyi bising. Komplikasi. Pertama, gangguan pada organ seperti telinga, hidung dan dada. Kedua, infeksi telinga. Ketiga, inflamasi dan soalan pada telinga. Keempat, infeksi paru-paru. Kelima, pneumonia. Keenam, bronkitis. Slide seterusnya adalah pre and post surgery. Pre-surgery, pertama, mendapatkan konsen. Konsen adalah borang keizinan untuk melakukan pembedahan. Konsen diambil sebelum pembedahan. Jika pesakit bersetuju untuk melakukan pembedahan, doktor perlu mendapatkan keizinan untuk dibedah melalui borang tersebut. Kedua, pengambilan ujian darah dan melakukan ujian diagnostik. Melakukan ujian diagnostik seperti X-ray dada dan ECG. Elektrokardiogram. Ketiga, pemerhatian tanda-tanda vital untuk memastikan keadaan pesakit stabil dan boleh menjalani pembedahan. Dilakukan secara rutin setiap 4 jam semasa pesakit berada dalam ward sebelum pembedahan. Seterusnya kita pergi ke post surgery. Yang pertama, posisi supine kepala ke sisi untuk elak berlakunya aspiration pneumonia jika pesakit muntah. Yang kedua ialah vital signs atau tanda vital. Keadaan am seperti tekanan darah, suhu nadi pernafasan, warna kulit, paras kesedaran dan orientasi pada keadaan. Yang ketiga, airway atau salur udara. Kukulkan saluran pernafasan yang terbuka dengan cara yang pertama, perhati corak pernafasan. Yang kedua, sedutan kahak atau air liur jika sekresi berlebihan. Dan yang ketiga, beri terapi oksigen jika perlu. Yang keempat, imbangan cecair dan elektrolit. Pesakit masih berpuasa sekurang-kurangnya 6 jam atau seperti yang diarahkan. Pastikan infus intravena berfungsi dengan baik dan rekod dalam IO chart dan keluaran urin. Seterusnya, yang kelima, blood circulation atau sirkulasi darah. Kekalkan sirkulasi darah yang baik. Perhatikan warna kuku dan bibir untuk tanda sianosis dan pucat. Pemerhatian rapi untuk mengesan pendarahan. Monitor saturasi oksigen. Kekalkan SO2 95% to 100%. Pastikan pesakit tidak mengalami hipotermia. Dan yang keenam, keselamatan. Letak pesakit di katil yang mempunyai side rail. Temani pesakit sehingga sedar dan lakukan pemerhatian dengan kerap bertujuan untuk elak kecederaan. Mesin diagnosis yang pertama iaitu perubahan suhu badan berkaitan dengan proses penyakit dikaitkan dengan suhu badan pesakit 40 darjah Celsius. Yang pertama, asas suhu badan pesakit setiap 4 jam untuk tindakan perawatan seterusnya. Yang kedua, galakkan pesakit memakai pakaian yang nipis untuk memudahkan haba keluar. Yang ketiga, lakukan tapping sponging terhadap pesakit untuk mengeluarkan haba melalui proses evaporasi. Yang keempat, galakkan pesakit minum air sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas sehari untuk mengelakkan dehidrasi. Yang kelima,
Berikan ventilasi yang secukupnya seperti membuka kipas dan tingkap untuk peredaran udara yang baik. Yang keenam, beri ubat seperti yang diarahkan oleh doktor seperti paracetamol untuk menurunkan suhu badan ke paras normal. Lesson diagnosis yang kedua ialah kesakitan berkaitan dengan adenoiditis dikaitkan dengan aduan pesakit iaitu pain score 7/10. Yang pertama, asas tahap kesakitan pesakit menggunakan pain score untuk tindakan perawatan yang selanjutnya. Yang kedua, letakkan pesakit pada posisi yang sesuai supaya pesakit merasa selesa. Yang ketiga, periksa tanda vital untuk mengesan sebarang keabnormalan. Yang keempat, berikan sokongan emosi kepada pesakit supaya pesakit merasa diberi perhatian. Yang kelima, lakukan terapi diversional kepada pesakit seperti menonton TV, memberi buku bacaan dan berzikir untuk mengalih perhatian pesakit terhadap kesakitannya. Yang keenam, galakkan ahli keluarga untuk menemani pesakit supaya pesakit merasa tenang walaupun dalam keadaan sakit. Ketujuh, berikan analgesik seperti yang diarahkan oleh doktor untuk mengurangkan kesakitan. Hasil diagnosis yang ketiga ialah gangguan infeksi berkaitan dengan adenoiditis dikaitkan dengan pesakit sakit tekak disebabkan kering dalam ruangan tekak. Yang pertama, hasil tahap tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, swollen, sakit, kehadiran jas dan bau untuk tindakan perawatan seterusnya. Yang kedua, lakukan pemeriksaan X-ray untuk memastikan dan menentukan ukuran adenoiditis. Yang ketiga, makan makanan yang sihat dan minum air yang mencukupi untuk mencegah keradangan yang lebih teruk. Yang keempat, pastikan pesakit melakukan olahraga dengan teratur agar pola hidup sihat dan sisa ilmu badan terbentuk. Yang kelima, beri antibiotik atau antivirus seperti yang diarahkan oleh doktor untuk mengurangkan kesakitan. Yang keenam, lakukan rawatan endoscopy iaitu pembedahan jika antibiotik tidak berkesan untuk mengelakkan bertambah teruk. Ini pula merupakan video adenoidectomy surgery. Ini merupakan video pembedahan adenoiditis lah. Evet, sabah geniz eti ameliyatıyla başlıyoruz. Genizimizdeki et için oldukça büyük bir nefes almamızı engelleyen bu geniz etinden. Penutup, secara keseluruhannya, adenoiditis kerap terjadi pada kanak-kanak dan kalangan dewasa muda. Adenoiditis dapat dicegah dengan pola hidup sihat serta menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga secara teratur. Pilihlah makanan yang sihat, bersih serta minum air kosong yang mencukupi. Segeralah berjumpa dengan doktor jika mendapati mengalami gejala adenoiditis.